Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk saya adalah kecerdasan emosi dan hubungannya dengan etika dan rohani pelajar B40 Sekolah Menengah di Perak Tengah. Abstrak, Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat agar hasil pendidikan di sekolah mampu melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja dari sudut akademik, malah dari sudut etika, akhlak dan rohani supaya menjadi insan yang bermanfaat untuk masyarakat. Maka kemenjadian pelajar telah diperkenalkan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang merangkumi 6 ciri dalam aspek kemenjadian pelajar iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran diri bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Permasalahan yang dikenal pasti adalah tingkah laku pelajar terutamanya dari golongan keluarga berpendapatan rendah adalah pada tahap yang rendah. Selain itu, tahap masalah sosial pelajar, sekolah menengah berada pada tahap yang membimbangkan. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan meninjau tahap kecerdasan emosi dan pengamalan etika serta rohani pelajar B40 seterusnya, melihat hubung kaitnya antara dua variabel tersebut. 202 orang pelajar B40 dari 3 buah sekolah menengah di negeri Perak telah terpilih sebagai sampel kajian melalui kaedah persampelan rawat mudah. Dapatan menunjukkan bahawa tahap kecerdasan emosi pelajar berada pada tahap sederhana. Begitu juga dengan tahap pengamalan etika dan rohani. Hasil ujian korelasi Pearson membuktikan terdapat hubungan di antara tahap kecerdasan emosi dengan tahap pengamalan etika dan rohani. Namun hubungannya adalah pada tahap yang sederhana. Pengenalan. Golongan B40 adalah mereka yang pendapatan isi rumahnya terendah, iaitu 40% dari penduduk Malaysia yang mempunyai pendapatan bulanan kurang dari RM4,849. Dalam kajian ini, pelajar B40 adalah pelajar sekolah menengah dalam kalangan keluarga B40 di daerah Perak Tengah. Etika dan rohani yang ditekankan dari sudut kemenjadian pelajar mengharapkan sistem pendidikan dapat menerapkan elemen etika dan rohani ini dalam diri pelajar bagi persediaan mendepani cabaran pada masa akan datang. Penyertaan masalah kesejahteraan psikologi, kecerdasan emosi dan tingkah laku pelajar dari keluarga berpendapatan rendah berada dalam keadaan membimbangkan dan hal ini berpunca dari masalah kewangan, masalah akademik dan masalah keluarga seperti penceraian dan faktor persekitaran. Jurang kajian di Malaysia dari sudut kemenjadian pelajar masih belum ada satu kaedah penilaian yang spesifik untuk menilai sejauh mana tahap etika dan rohani. Oleh itu, indikator yang dipilih, oleh itu kajian ini menetapkan beberapa indikator yang boleh dijadikan nilai ukur kepada tahap pengamalan etika dan rohani pelajar. Indikator ini tidak menggambarkan secara keseluruhan aspek etika dan rohani, namun ia merupakan langkah pertama untuk memperincikan apa yang dimaksudkan dengan etika dan rohani pelajar. Baik, sorotan literatur kecerdasan emosi. Terdapat 5 bentuk kecerdasan emosi yang telah diperkenalkan oleh menurut teori Salovey dan Mayer 1990, iaitu mengenali emosi sendiri yang pertama, yang kedua mengurus emosi sendiri, seterusnya memotivasikan emosi negatif, mengenali emosi orang lain dan yang terakhir mengendali perhubungan sesama manusia. Ini adalah 5 domain dalam kecerdasan emosi. Dari sudut kemenjadian murid, kemenjadian pelajar ini dinilai berasaskan 3 domain utama iaitu akademik, kurikulum dan juga sahsiah oleh Arifin 2019. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 memperkenalkan 6 ciri aspirasi pelajar iaitu kemenjadian pelajar. Dan 6 ciri ini adalah pengetahuan, kemahiran fikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian, identiti nasional. Dari sudut etika dan rohani pula, berdasarkan kajian lepas, berikut merupakan ringkasan berkenaan etika dan rohani. Okey, pada yang pertama, etika pada asalnya adalah mengenai tindakan seseorang terhadap persekitarannya dan individu lain. Istilah lain dari etika iaitu moral, susila, budi pekerti atau akhlak. Yang kedua, etika dan moral mempunyai ciri yang sama iaitu membincangkan
tindakan manusia untuk menentukan sama ada ianya baik atau buruk. Yang ketiga, kerohanian dalam Islam terdiri daripada 3 dimensi, iaitu iman, ibadah dan taubat. Yang keempat, kerohanian membentuk tingkah laku manusia. Kaedah kajian. Kaedah kajian yang dijalankan adalah berbentuk kuantitatif. Reka bentuk kajian tinjauan telah digunakan dalam kajian ini untuk meninjau tahap kecerdasan, emosi dan pengamalan etika dan rohani. Selain itu, ujian korelasi Pearson digunakan juga untuk melihat kekuatan hubungan antara pemboleh ubah utama kajian. Yang keempat, 202 orang pelajar B40 dari 3 buah sekolah menengah di daerah Perak Tengah di negeri Perak telah terpilih untuk menjadi sampel kajian melalui kaedah pensampelan rawak mudah. Dapatan dan perbincangan kajian. Okey, ini merupakan interpretasi skor min skala Likert 4 min yang mana yang saya telah gunakan dalam kajian iaitu sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Okey, ini adalah interpretasi min dia, kurang kaitan, rendah, sederhana, tinggi yang mana saya gunakan dalam dapatan kajian dan perbincangan kajian untuk interpret hasil dapatan analisis data. Okey, kecerdasan emosi. Tahap kecerdasan emosi pelajar keseluruhannya berada di tahap yang sederhana iaitu min keseluruhan 2.91. Tiada item yang dicatat pada tahap min yang kurang kaitan maupun rendah. Nilai min yang tertinggi sekiranya rakan saya kelaparan atau dalam kesusahan, saya akan membantunya dengan nilai min 3.29. Menunjukkan nilai empati yang tinggi kepada orang lain. Ia juga termasuk dalam kategori mengendalikan hubungan sesama manusia. Pelajar yang mempunyai nilai empati yang tinggi dalam diri bersifat sensitif terhadap persekitaran dan berupaya untuk mengesan keadaan emosi orang lain. Nilai min terendah adalah saya dapat menceritakan masalah peribadi saya kepada orang lain pada masa yang sesuai. Item ini termasuk dalam kategori mengenali emosi sendiri. Untuk etika dan rohani pula, dapatan menunjukkan nilai skor min keseluruhan untuk pengamalan etika dan rohani adalah min 2.77. Iaitu pada tahap sederhana juga. Nilai min tertinggi saya bergantung dan berdoa kepada Allah untuk meringankan masalah saya. Nilai min terendah saya mengamalkan solat sunat setiap hari dengan nilai 2.36 min. Setiap manusia yang bergelar pelajar sering menghadapi masalah yang sama. Masalah sama ada mengenai pelajaran, ekonomi, keluarga dan rakan belajar. Sebagai seorang yang beragama Islam, kerana semua sampel ini adalah yang beragama Islam daripada agama Islam, memang sewajarnya seorang itu berdoa dan bergantung kepada Allah dalam segala urusan kehidupan. Okey, dari sudut hubungan korelasi antara tahap kecerdasan emosi dengan pengamalan etika dan rohani, kajian ini berjaya menolak hipotesis null. Hipotesis null menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap kecerdasan emosi dengan tahap pengamalan etika dan rohani dalam kalangan pelajar B40. Justru itu, dapatan kajian ini berjaya menolak hipotesis null dan menyokong hipotesis alternatif di mana terdapat hubungan signifikan antara tahap kecerdasan emosi dan tahap pengamalan etika dan rohani dalam kalangan pelajar B40. Namun tahap hubungan itu adalah bersifat sederhana iaitu 38.3%. Jadi semakin tinggi kecerdasan emosi, semakin baik etika dan kerohanian para pelajar B40 di sekolah ini, di ketiga-tiga buah sekolah ini. Sebagai kesimpulan dalam kajian saya ini adalah yang pertama, dapat membantu kerjasama holistik, dapat membantu Kementerian Pendidikan, pihak sekolah, guru-guru juga ibu bapa dalam mendapatkan pendedahan mengenai realiti keadaan pelajar B40 kita yang berada di sekolah menengah, terutamanya berkenaan dengan kecerdasan emosi dan etika rohani pelajar. Peranan sekolah, guru atau pihak konseling hendaklah memberi pendedahan dan panduan kepada pelajar mengenai cara mengendalikan emosi dengan sebaiknya. Peranan ibu bapa juga adalah sangat penting dalam memberi didikan Islam yang sebaiknya, yang secukupnya kepada anak-anak serta memantau tingkah laku dan solat mereka setiap hari. Hasil kerjasama, memberi manfaat kepada kemenjadian pelajar agar pelajar seimbang dari sudut akademik, kurikulum dan juga sasiah diri. Sekian itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.